Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah hari ini kita akan sambung semula sesi PDPR kita. Seperti yang telah dijadualkan, kita akan belajar subjek Bahasa Arab bagi hari Jumaat. Jadi semua sekali boleh bawa keluar buku teks Bahasa Arab tahun 5, Lughatul Quran Lisanatil Khamisah, Bahasa Al-Quran untuk tahun 5, warna merah. Okey, baik. Kalau dah bawa keluar buku teks Bahasa Arab, boleh buka muka surat 37. Okey, kali ini kita akan masuk tajuk baru ataupun tajuk yang terakhir. Okey, Ustaz nak laju sikit, Ustaz nak bagi habis. Dan kalau dah habis, kita boleh ulang kaji semula tajuk yang awal dan kita boleh buat latihan untuk UPKK. Baik, sebelum ni kita belajar al-jumlah al-ismiyah. Jumlah al-ismiyah, ayat yang berbentuk kata nama. Al-jumlah al-ismiyah, muka surat 36 ni kan. Sebelum ni kita dah belajar yang ini. Al-jumlah al-ismiyah adalah ayat yang berbentuk kata nama, yang mana sesuatu ayat itu akan dimulakan dengan kata nama ataupun kita panggil al-ismu, al-isim, isim. Akan dimulakan dengan kata nama dahulu. Itu adalah jumlah ismiyah. Okey, kali ini ni nanti kita ulang kaji balik lah. Ustaz tak nak ajarkan sekarang. Okey, baik. Kali ini kita akan belajar tentang al-jumlah al-fi'liyah. Ayat yang berbentuk kata kerja. Al-fi'liyah. Tadi al-ismiyah, isim adalah kata nama. Al-fi'liyah, fi'il adalah kata kerja. Okey, al-jumlah al-fi'liyah, ayat yang berbentuk kata kerja. Okey, baik. Okay, dia ada bagi 4 contoh dekat sini. Okey, surat 47. Okey, sama-sama kita baca dahulu. Ja'a Umaru ilal madrasati bid-darajati. Okey, ulang semula. Ja'a Umaru ilal madrasati bid-darajati. Okey, kali ketiga, gambar yang pertama kan, ada budak naik basikal. Ja'a Umaru ilal madrasati bid-darajati. Itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua. Okay. Ja'at Zainabu ilal madrasati masyiyatan. Okay, ulang semula. Ja'at Zainabu ilal madrasati masyiyatan. Okay, ulang lagi sekali, kali ketiga. Ja'at Zainabu ilal madrasati masyiyatan. Itu gambar yang kedua. Gambar yang ketiga. Yang ini, budak lelaki tengah berjalan. Jalan ke mana? Adalah ni, maktabatun. Maktabatun maksudnya adalah perpustakaan. Okey, baik. Sama-sama kita baca. Zahaba Uthmanu ilal maktabati al-wataniyati bisyah alam. Okey, ulang balik. Zahaba Uthmanu ilal maktabati al-wataniyati bisyah alam. Okey, kali yang terakhir. Zahaba Uthmanu ilal maktabati al-wataniyati bisyah alam. Okey, baik. Kita tengok gambar yang terakhir. Okey, ada gambar budak perempuan tengah berjalan. Ke mana ni? Ke bilik pengetua. Ghurfatul mudir, bilik pengetua. Okey, baik. Sama-sama kita baca. Zahabat Halimatu ila idaratil madrasati limuqabalatin al-mudir. Okey, ulang semula. Zahabat Halimatu
ila idaratal madrasati limuqabalatil mudiri. Okey. Ulang lagi yang terakhir. Zahabat Halimatu ila idaratil madrasati limuqabalati al-mudiri. Okey, baik. Kita dah baca tadi. Jadi, Ustaz nak awak tulis maksud dia. Perkata, mengikut perkataan. Perkataan. Okey, baik. Kita tengok yang gambar yang pertama. Okey, ada ayat ni kan, panjang kan? Okey. Ustaz akan bagi perkataan yang pertama sekali, ayat dia yang pertama sekali. Okey, awak boleh tulis sendiri dalam jawi ya. Dalam jawi. Ja'a maksudnya datang. Ja'a maksudnya datang. Okey. Umar, nama dia lah. Umar, nama budak ni. Umar. Ila maksudnya ke. Ke al-madrasati. Semua orang tahu al-madrasati itu apa. Okey. Sekolah madrasati. Bid-darajati. Okey, boleh ke bid-darajati ni maksudnya dengan basikal. Datang Umar ke sekolah dengan basikal. Datang ja'a. Ja'a datang Umar ke sekolah dengan basikal. Bid-darajati. Okey, kalau Ustaz laju boleh pause tulis satu-satu. Lepas tu play, pause play. Okey, baik. Gambar yang kedua. Gambar budak perempuan tadi kan. Okey. Ja'at pun datang juga. Okey, Ja'at pun datang juga. Zainabu, Zainab, nama dia lah Zainab, nama budak ni. Zainab ila ke al-madrasati sekolah masyiyatan, berjalan kaki. Ja'at datang, Zainab ila ke sekolah al-madrasati masyiyatan, berjalan kaki. Dengan berjalan kaki. Okey. So ulang lagi. Datang Zainab ke sekolah dengan berjalan kaki. Masyiyatan. Okay, baik. Itu gambar yang kedua. Gambar yang ketiga. Okey. Mulakan daripada dhahaba. Perkataan berikut perkata. Okey. Alhamdulillah. Dhahaba pergi. Dhahaba pergi. Uthman, nama budak ni lah, Uthman ila ke al-maktabati, perpustakaan. Al-maktabati, perpustakaan. Al-wataniyati, perpustakaan wataniyah, kebangsaan. Wataniyah, kebangsaan. Bishah alam. Di Shah Alam. Okey. Kita ulang semula. Zahaba pergi, Uthman, nama budak ni, ke al-maktabati, perpustakaan, al-wataniyati, kebangsaan, di Shah Alam. Zahaba pergi. Okay, Ustaz sebut dalam bahasa Melayu sajalah. Ustaz tunjuk. Itulah maksud dia. Zahaba pergi Uthman ke perpustakaan, kebangsaan, di Shah Alam. Okey, baik. Yang seterusnya, yang terakhir sekali. Okey. Zahabat, pergi juga. Zahabat Halimah, ni nama budak ni, Halimah, ila ke idaratil madrasati. Idarah ni maksudnya pejabat. Al-madrasati, sekolah. Okey. Limuqabalati, untuk berjumpa. Al-mudiri, pengetua. Okay, Ustaz ulang semula. Zahabat pergi, Halimah, si Halimah ni, ila ke idarati, pejabat, al-madrasati, sekolah, limuqabalati, untuk berjumpa, al-mudiri, pengetua. Okay, Ustaz ulang semula tetapi Ustaz tunjuk perkataan dan Ustaz akan sebut maksud dia. Pergi Halimah ke pejabat sekolah untuk berjumpa pengetua. Tulis ikut perkataan, perkata. Okey dah. Okey, dah selesai. Okey, melalui apa yang kita baca tadi, melalui apa yang telah awak tulis maksud dia tadi, awak perasan tak? Dia dimulakan dengan kata apa? Kata nama ke kata kerja? Kata kerja. Fi'il. Fi'lun. Fi'lun.
Macam Ustaz ajarkan sebelum ni, fi'lun ini adalah kata kerja dalam bahasa Arab. Fi'lun, fi'il ataupun orang kata fi'il. Okey. Yang sebelum ni kita belajar ayat berbentuk kata nama, jumlah ismiyah, dia dimulakan dengan ismun. Ismun. Ini muka surat 36 ya. Yang itu kita belajar ismun, kata nama dalam bahasa Arab. Dan kata nama dia tengok macam Ustaz ajar itu kan. Kalau nak tahu kata nama, dia mestilah bermula dengan alif lam ataupun nama orang. Contohnya tengok Muhammad qaimun fil fasli. Muhammad berdiri di kelas. Dia mulakan dengan ayat tu dimulai dengan kata nama. Aisyah qaimatun fil fasli. Aisyah berdiri di kelas. Aliyun jalisun. Ali duduk atas kerusi. Ali, dia mulakan dengan Ali. Dia bukan jalisun. Bukannya jalisun Ali. Tidak, dia mulakan dengan Ali. Okey. Fatimatun jalisatun alal kursi fil maktabah. Fatimah duduk. Dia mulakan dengan Fatimah dahulu. Kalau itu adalah jumlah ismiyah, kata yang berbentuk kata nama. Kata pula ayat yang berbentuk kata nama, al-jumlah al-ismiyah. Yang ini adalah al-jumlah al-fi'liyah. Ayat yang berbentuk kata kerja. Dia dimulai dengan kata kerja. Macam mana kita nak tahu dia bukan kata nama, dan macam mana kita nak tahu dia kata kerja? Senang saja, dia mesti tak ada alif lam. Yang pertama, dia mesti tak ada alif lam. Kalau awak tengok perkataan dia tak ada alif lam, kata kerja lah tu. Dan yang kedua, awak kena tahu maksud dia. Ja'a tu maksud dia apa? Ja'at tu maksud dia apa? Zahaba tu maksud dia apa? Zahabat tu maksud dia apa? Awak kena tahu. Awak kena tahu. Apa nama tu? Awak kena tahu maksud dia. Okey, baik. Awak ada perasan tak waktu kita baca tadi? Perkataan tu sama, tetapi ejaan dia lain. Contoh dia kat gambar pertama tadi, ni. Yang gambar budak lelaki naik basikal ni, ja'a. Kalau gambar budak perempuan ni, ja'at. Tiba-tiba ada datang ta, bertanda sukun. Sebab apa? Sebab perkataan ini dia mengikut kepada jantina. Kalau pelaku dia Zainab mestilah perempuan. Jadi kata kerja dia pun kenalah perempuan. Ja'at, dia akan hadir ta bertanda mati. Kan sebelum ni awak ada belajar tasrif fi'il madhi, fi'il mudhari'. Itulah dia. Fi'il madhi, fi'il mudhari' tu adalah kata kerja. Dalam bahasa Inggeris kita panggil present tense, past tense. Itu nantilah kita ingat, kita akan ulang kaji semula. Kalau dalam tu dia ada fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Fa'ala, fa'ala, fa'alu ini lelaki. Fa'alat, fa'alata, fa'alna ni perempuan. Jadi perempuan dan lelaki, kata kerja dia berbeza-beza. Kalau ja'a untuk lelaki, ja'at untuk perempuan. Awak kena tambah ta bertanda sukun. Okey, baik. Jelas ya? Kalau jumlah ismiyah, dia dimulakan dengan isim, kata nama. Kalau jumlah fi'liyah, dia dimulakan dengan fa'il, kata kerja. Macam mana nak tahu perkataan itu adalah kata kerja? Yang pertama, dia tak ada alif lam. Dia tak ada alif lam pun. Dan yang kedua, awak kena tahu maksud perkataan itu sendiri. Jadi macam mana kalau awak nak tahu maksud dia, awak kena rajin cari dalam kamus. Sementara belum IPKK ni, kamu kena rajin buka kamus. Barulah pandai bahasa Arab. Okey, baik. Kita tengok muka surat sebelah 48. Okey, kali ini yang ini Ustaz tak nak bagi maksud. Ustaz nak awak cari sendiri. Yang ini dalam kotak ni semuanya adalah apa panggil? Semuanya adalah jumlah fi'liyah. Semuanya ayat berbentuk kata kerja. Jumlah yang dimulai dengan ayat yang dimulai dengan fi'il. Jadi semuanya fi'il, jangan risau. Semuanya jumlah fi'liyah, cumanya maksud dia Ustaz nak awak cari sendiri. Dan dia berbeza dari segi bilangan. Bilangan. Dakhala ni sama dah. Bilangan pembuat je. Pelaku dia saja yang lain. Ni at-talibu, ni at-talibani, ni at-tullabun.
Yang ini at-talibatu, at-talibatani, at-talibatun. Ingat tak lagi Ustaz ada ajar mufrad, musanna, jamak. Yang ini perlaku dia seorang, mufrad sahaja. Yang ini musanna, pelaku dia 2 orang. Jadi dia tambah alif nun. Yang ini pelaku dia, pelaku dia ramai, lebih dari 3 orang. At-tulab ni senanglah. At-talibun ni Ustaz bagilah maksud siap-siap. At-talibun ni maksudnya pelajar lelaki. At-talibu, at-talibatu ni maksudnya pelajar perempuan. Ini seorang, ini 2 orang, ini 3 orang. Mufrad, musanna, jamak. Okey. Yang tu nanti kita akan ulang kaji semula. Mufrad, musanna, jamak. Okey, tak apa. Kita tengok penerangan dekat bawah dia. Okey, penerangan di bawah dia tu. Berapa minit dah? Okey, penerangan dekat bawah. Asyarhu. Asyarhu ni maksudnya penerangan. Okey, baik. Yang pertama, sama-sama kita baca. Al-jumlatu al-fi'liyatu hiya jumlatun tabda'u bil-fi'li. Asyarhu ni penerangan, keterangan. Keterangan. Ya Allah, Ustaz tulis Rumi. Keterangan. Keterangan tentang jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Sama-sama kita baca. Yang pertama, ulang semula. Al-jumlatu al-fi'liyatu hiya jumlatun tabda'u bil-fi'l. Okay, maksud dia, ayat berbentuk kata kerja adalah ayat yang dimulai dengan fi'il, kata kerja. Al-jumlah al-fi'liyah adalah ayat yang dimulai dengan fi'il. Fi'il tu apa? Fi'il tu adalah kata kerja. Kalau awak baca tadi pun, yang ini jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah? Dia dimulai dengan apa? Isim ke fi'il? Ismun ke fi'lun? Ustaz kata kalau fi'lun dia tak ada alif lam. Kalau dia alif lam, dia ismun, isim. Okey, baik. Yang kedua. Okay, sama-sama kita baca. Al-ismu alladhi waqa'a ba'da fi'lin yusamma bil-fa'il. Bil-fa'ili. Okay, ulang semula. Al-ismu alladhi waqa'a ba'da fi'lin yusamma bil-fa'ili. Okay, maksud dia, boleh tulis yang tadi pun, yang pertama tadi awak kena tulis maksud dia dekat atas, bukan ikut perkataan je. Ini maksud satu ayat terus. Okay, yang ni pun sama. Al-ismu, maksudnya kata nama yang berada selepas kata kerja diberi nama sebagai pelaku. Kata nama yang berada selepas kata kerja dinamakan sebagai pelaku. Okey, maksud dia apa? Dalam satu ayat jumlah fi'liyah, dia akan dimulakan dengan fi'il, betul tak? Fi'lun. Okey, dimulakan dengan fi'lun, kata kerja. Dan selepas kata kerja ni, dia akan disusuli dengan kata nama ataupun yang kita panggil dalam bahasa Arab al-ismun. Kata nama. Jadi, kata nama ni kita panggil apa? Kita panggil sebagai fa'il. Fa'il ni apa? Fa'il ni maksud dia pelaku. Dalam bahasa Melayu dia lah. Pelaku, kan perlaku. Pelaku. Orang yang membuat perlakuan ni. Ini perlakuan, ini pelaku. Ini fi'il, ni fa'il. Fa'il tu pelaku. Okey, baik. Penerangan yang ketiga. Okey, sama-sama kita baca. An yakuna al-fi'lu fi awal jumlati mufradan. Ulang semula. An yakuna al-fi'lu fi awalil jumlati mufradan. Okey. Fi'il, maksud dia fi'il ataupun kata kerja dalam bahasa Melayu, maksudnya kata kerja. Al-fi'lu, fi'il yang berada di awal ayat mestilah mufrad. Mestilah mufrad. Mufrad tu apa Ustaz kata tadi? Mufrad itu adalah satu. Walaupun pelaku dia ramai, at-talibu,
At-talibun ni memang satu lah, memang seorang pelajar pun, seorang pelajar lelaki. Kalau at-taliban ini 2 orang pelajar lelaki, 2 orang. Walaupun pelaku dia ni ramai, 2 orang ke 3 orang, tetapi kata kerja yang berada di awal ayat perlulah berbentuk seorang, mufradan. Tak kira lah 100 orang ke, 100 pelajar ke, atau at-tullabun, mi'atut tullabun, dia punya kata kerja tetap satu, dakhala. Dia tak boleh tiba-tiba dakhalun, dakhalani, tak boleh. Dia kena seorang saja, mufrad. Faham ataupun tidak? InsyaAllah Ustaz rasa kamu faham, insyaAllah. Okey, baik. Yang ini kerja kamu kena cari maksud perkata, okey, mengikut perkataan. Dan yang kedua, muka surat 50. Muka surat 50. Yang ini Ustaz tak nak bagi maksud untuk soalan-soalan ni. Arahan saja Ustaz bagi. Okey, sama-sama kita baca. Ba. Right lah, sahihah. Kalau bahasa Arab ni lah sahihah. Okay, tak apa, kita ulang balik. Da sahihah lil jumlatis sahihah wa khata lil jumlatil khati'ah. Okay, maksud dia, okay, boleh tuliskan maksud arahan ini, letakkan tanda right untuk ayat yang betul dan tanda pangkah bagi ayat yang salah. Okey. Ustaz nak awak buat apa? Yang pertama, jangan terus main letak je right pangkah. Tidak. Awak kena cari dahulu maksud setiap perkataan. Okey, kemudian barulah letakkan tanda right ataupun pangkah. Dia sebenarnya mudah saja. Dia suruh awak cari balik. Semua ayat ini adalah berbentuk jumlah fi'liyah. Tetapi dia nak tengok awak, tengok sama ada betul ataupun tidak diorang buat ayat ni. Contohnya tal'abu at-tiflu. Tal'abu ini berbentuk mufrad ke musanna ke jamak. Jadi awak kena tentukan itu saja. Mufrad ke musanna ke jamak. Seorang ke, perkataan tal'abu ni untuk seorang ke, 2 orang ke, 3 orang. Kan tadi kita dah bincangkan setiap ayat, setiap jumlah fi'liyah, setiap ayat yang berbentuk kata kerja yang dimulai itu perlulah berbentuk mufrad. Tak boleh jadi musanna, 2 orang, tak boleh jadi jamak. Dia kena mufrad. Jadi awak kena tengok tal'abu ni mufrad ke musanna ke jamak. Yuraji'u ni mufrad ke musanna ke jamak. Yajlisuna ni mufrad ke musanna ke jamak. Kalau musanna kena tambah alif nun, kalau jamak kena tambah waw nun. Itu untuk lelaki. Kalau perempuan, kalau jamak kena tambah alif ta. Jadi awak kena detect sama ada dia gunakan fi'il tu betul ke tidak. Dia gunakan kata kerja tu betul atau tidak. Tetapi walaupun itu sahaja dia nak, tetapi Ustaz nak awak kena cari maksud bagi setiap perkataan ni. Satu persatu. Memang kerja banyak. Tapi kalau awak nak cemerlang dalam PKK, kenalah usaha sikit. Kalau kena usaha sikit, kenalah usaha banyak. Kalau tidak, macam mana nak dapat A, betul tak? Jadi perlu cari satu persatu. Mudah sahaja, tak susah pun. Pakailah apa-apa kamus elektronik ke, ataupun pakai kamus Oxford. Ustaz pun tak ada. So boleh tunjuk contoh kamus tu. Boleh cari menggunakan kamus ataupun boleh pakai handset. Type je satu-satu perkataan. Talam ain ba, tal'abu. Cari dekat dalam Google Translate ke apa ke, tak kisah. Kalau salah pun tak apa, Ustaz akan betulkan. Jangan risau. Okey, baik. Allahu Akbar. Okey, Ustaz rasa itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.